Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa waj'alhu hujjatan lana fi yaumil qiyamah fala taj'alhu hujjatan alaina fi yaumil qiyamah. 'Allimna minhu mimma jahilna wa dhakkirna minhu mimma nusina warzuqna bitilawatihi ana al-laili wa atraf an-nahar. Muslimin muslimat yang dihormati dan dikasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Lebih dahulu pertama kalinya seperti biasa kita merakamkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana mempertemukan kita sekali lagi dalam majlis ilmu kelas pemahaman Al-Quran daripada surah Yasin yang pada malam ini akan masuk kepada siri yang ke-6. Kelas surah ataupun kelas pemahaman Al-Quran ini adalah kelas yang dianjurkan oleh Raudatul Quran Bandar Puteri Bangi, dan saya ingin merakamkan sekali lagi terima kasih kepada semua yang hadir untuk bersama dalam kelas kita ini, termasuk siaran yang juga diambil oleh rangkaian Melaka hari ini, iaitu sebuah portal akhbar milik Kerajaan Negeri Melaka yang sama-sama dengan kita di dalam kelas ini, dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada malam ini dan malam-malam yang telah berlalu dan malam-malam yang akan datang akan memberikan manfaat kepada kita insya-Allah dalam rangka kita sama-sama meneroka kitab Allah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil pemahaman dan kemudiannya untuk kita beramal dan beristiqamah dengannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ummatul Quran, umat yang pagi dan petang, malam dan siangnya adalah berpandukan kepada tuntutan-tuntutan arahan perintah daripada Al-Quran insya-Allah. Muslimin-muslimat sekalian, pada minggu lepas di penghujung kelas kita telah membincangkan ayat 28 dan 29, bila mana Allah Subhanahu wa taala berfirman ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim, wama anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sama'i wama kunna munzilin in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun. Kita buat ulang kaji sedikit kelas kita minggu lepas, adalah gambaran yang diberikan oleh Al-Quran akibat kepada penduduk qaryah yang telah diutuskan, qaryah ataupun kampung yang telah diutuskan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka 3 orang rasul, yang kemudiannya didatangi pula oleh seorang lelaki yang beriman untuk bersama dengan rasul-rasul tersebut mengajak penduduk kampung tersebut untuk beriman. Tetapi seperti mana yang telah disebutkan di dalam Al-Quran, telah berlaku penolakan yang total daripada penduduk ahli qaryah tersebut sampai kepada peringkat lelaki yang membantu para rasul yang bertiga itu kemudiannya telah dibunuh oleh penduduk kampung tersebut. Akibat daripada keingkaran mereka ini, Allah Subhanahu wa taala telah mendatangkan balak bencana kepada mereka. Dan balak bencana yang Allah datangkan kepada mereka ini, muslimin muslimat sekian, seperti mana yang disebutkan dalam ayat 28 dan 29, kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah dia meninggal, yakni lelaki yang diutus ataupun yang membantu para nabi itu meninggal. Allah tidak utus pun kepada penduduk kampung itu satu pasukan pun daripada langit
dan tidak layak kami menurunkannya. Maksud ayat ini adalah apabila penafian dilakukan oleh penduduk kampung tersebut, apabila mereka membunuh lelaki yang beriman itu, Allah tidak mengindahkan mereka ini, dan Allah tidak mengutuskan selepas daripada itu sebarang rasul, sebarang utusan dan sebarang peringatan kepada mereka. Dan ini adalah merupakan akibat bagi mana-mana kaum, bagi mana-mana penduduk sesuatu tempat, ataupun bagi mana-mana manusia ini, yang apabila dia tidak mengindahkan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah juga tidak akan mengindahkan dia. Tetapi ayat ini memberitahu kepada kita walaupun Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengindahkan mereka untuk menghantar mereka rasul-rasul tambahan yang lain, tetapi ayat 29 surah Yasin memberitahu kepada kita bahawa in kanat illa sayhatan wahidah fa idahum khamidun, iaitu tidak ada seksaan ke atas mereka melainkan dengan satu teriakan saja, maka tiba-tiba mereka semuanya telah mati. Allah biarkan mereka, Allah tidak mengindahkan mereka, Allah tidak mengutus sebarang rasul dan nabi kepada mereka, tapi Allah datangkan pengajaran ataupun Allah datangkan balasan kepada mereka dalam bentuk satu tirakan saja daripada malaikat, dan keseluruhan penduduk kampung itu telah mati dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah merupakan akibat bagi mereka yang menolak, menafikan, ataupun dalam kisah surah Yasin ini bukan saja menolak dan menafikan, malah membunuh utusan-utusan dan mereka yang mengajak kepada iman. Pada malam ini, dalam siri ke-6 ni, kita akan membicarakan tentang penyesalan bagi mereka yang engkar dan membohongi risalah Allah Subhanahu Wa Taala, dan akibat yang bakal diterima oleh mereka seperti mana yang telah Allah tunjukkan kepada kaum-kaum yang terdahulu. Muslimin-muslimat sekalian, surah Yasin ini memberi panduan dan pedoman kepada kita, para pendakwah. Saya ulang sekali lagi, siapa pendakwah? Kita semua adalah pendakwah. Kita semua diwajibkan, tertanggung di atas bahu kita ini untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tertanggung di atas bahu kita ini untuk menyebut perkara yang benar. Tertanggung di atas bahu kita untuk menyampaikan risalah Islam, walaupun satu ayat, seperti mana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis baginda, ballighu anni walau ayat. Kamu sampaikanlah daripada aku walaupun satu ayat. Semua sekalian, pada ayat yang ke-30 sehingga ayat ke-32, Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan ataupun membayangkan pula tentang penyesalan yang berlaku kepada mereka yang seperti mana saya sebutkan tadi, yang menolak, yang menafikan, yang membohongi, dan juga yang sampai kepada peringkat membunuh para utusan yang diantar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim, ayat kita pada malam ni ayat yang ke-30, ya hasrata 'alal 'ibadi ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba itu, tiada datang seorang rasul pun kepada mereka melainkan mereka selalu memperolok-olokkan mereka. Ayat 30 ini menyebut tentang penyesalan. Dalam perbincangan ahli-ahli ilmu tafsir, mereka bertanya soalan, penyesalan ini berlaku di mana? Masa bila berlaku penyesalan terhadap manusia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dalam konteks ayat ini, dan juga dalam konteks kehidupan kita sebagai hamba yang dijadikan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yang dikatakan penyesalan ini ya hasrah, yakni alangkah besarnya penyesalan ini akan berlaku, muslimin muslimat sekalian, apabila kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di padang mahsyar. Apabila kita dihimpunkan di mahsyar, apabila kitab amalan kita dibentangkan, apabila neraca pertimbangan untuk menimbang, mengukur
jauh mana amalan baik dan amalan buruk kita. Dan apabila kita beratur di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala selepas melalui neraca ataupun selepas melalui mahkamah pertimbangan Allah Subhanahu Wa Taala itu untuk menuju dia punya dunia ataupun dia punya alam terakhir yang akan kita diami, sama ada di syurga ataupun neraka, masa itulah akan berlaku penyesalan. Kerana apa penyesalan, tuan-tuan? Pada ketika itu manusia yang dibangkitkan ini yatamannau, mengharapkan kalau dapatlah satu ketika, satu detik pun dia dikembalikan ke atas dunia ini untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Penyesalan akan berlaku kepada orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak menggunakan tempoh kehidupan mereka di atas dunia ini untuk mengabdikan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kawan sekalian, akibat daripada dan penyesalan itu adalah akibat daripada pembohongan mereka dan memperolok-olokkan risalah yang dibawa oleh para rasul dan para anbiya. Muslimat sekalian, memperolok-olokkan risalah yang dibawa oleh para rasul dan para anbiya berlaku pada Ashabul Yasin ataupun Ashabul Qaryah dalam cerita surah Yasin ini, berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, berlaku sepanjang zaman selagi mana Allah Subhanahu Wa Taala menghidupkan bumi ini, selagi mana itulah akan berlaku cubaan dan cabaran kepada manusia untuk mengiyakan risalah yang dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 31. Alam yaru kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Tidakkah mereka mengetahui berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, bahawa orang-orang yang binasa itu, atau orang mereka yang telah dibinasakan itu, tidak lagi kembali kepada mereka. Nah, Allah menyebut dalam ayat ini untuk ahli qaryah ataupun penduduk kampung dalam surah Yasin mengambil iktibar. Juga ayat ini yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai iktibar kepada penduduk Makkah yang menolak risalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga iktibar kepada kita sebagai umat Muhammad di akhir zaman ini. Kenapa tidak kita mengambil iktibar? Alam yarau kam ahlakna qablahum minal qurun. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah membinasakan umat-umat yang terdahulu. Tuan-tuan, umat-umat terdahulu seperti mana yang kita sedia maklum, jauh lebih hebat daripada umat kita. Kalau kita tengok teknologi yang dibangunkan oleh Firaun contohnya, untuk membina piramid saja, kita tak cerita pasal pemerintahannya, kita tidak cerita pasal kerajaannya, kita tidak cerita pasal apa yang dimiliki dari segi kekuasaan, dari segi harta dan sebagainya. Kita tengok teknologi pembinaan piramid saja sudah boleh menggambarkan, membayangkan kepada kita betapa hebatnya umat terdahulu boleh membina bangunan-bangunan yang sedemikian dengan menggunakan teknologi yang ada pada zaman itu. Hebat. Tapi tuan-tuan, kehebatan Firaun ini Allah tenggelamkan mereka di Firaun itu dan kaumnya di Laut Merah, hanya dengan dalam peristiwa Nabi Musa alaihi salam. Begitu juga dengan kaum Ad, begitu juga dengan kaum Saleh, begitu juga dengan cerita Thamud, dan sebagainya, kaum-kaum yang lebih hebat. Tetapi akibat daripada keengkaran mereka untuk menerima risalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah hapuskan mereka ini. Dan penghapusan mereka ini sebenarnya adalah untuk kita mengambil iktibar dan pengajaran daripada mereka. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun. Sesungguhnya semua ini yang hebat-hebat itu, setiap mereka semuanya akan dihimpunkan kepada kami. Yang ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ayat ini adalah ayat yang berkaitan dengan akidah, yang berkaitan dengan iman bahawa kita ni semua, tuan-tuan, akan kembali semula pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau tuan-tuan perasan, sepanjang pembelajaran kita ini, kelas kita ini, kita mulakan dahulu dengan surah Fatihah, Al-Fatihah.
kemudian kita berpindah kepada surah Al-Kahfi, kemudian kita berpindah pula kepada surah Maryam, kemudian sekarang ini kita masuk kepada surah Yasin. InsyaAllah panjang umur tuan-tuan, selepas surah Yasin ni kita akan bincang pula surah-surah yang lain. Tuan-tuan akan perasan bahawa sepanjang perbincangan kita apabila kita meneroka surah-surah di dalam Al-Quran ini, satu perkara yang menjadi topik yang hampir konsisten dalam perbincangan kita adalah perbincangan tentang kebangkitan semula dan peristiwa yang berlaku pada hari kiamat nanti. Nah, kenapa itu berlaku? Dan ini jugalah yang akan tuan-tuan temui di dalam Al-Quran. Tuan-tuan buka daripada surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, di dalam Al-Quran akan diulang-ulang sentiasa peringatan kepada manusia ini tentang kebangkitan semula, tentang hari kiamat, tentang syurga, tentang neraka, tentang neraca pertimbangan, tentang siratul mustaqim, tentang padang mahsyar. Kenapa ianya berulang-ulang? Disentiasa diulang-ulangi sepanjang 6,000 lebih ayat di dalam Al-Quran, di dalam 114 surah tersebut. Muslimat sekalian, diulang-ulang perkara ini kepada kita sebagai mesej yang cukup jelas bahawa itulah dia matlamat kita, itulah pengakhiran kita, disitulah kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan di atas dunia ini disebut sebagai alam fana, alam yang Allah bagi pinjam untuk satu tempoh waktu yang amat singkat, 60, 70, 90. Jarang-jarang sudah kita dengar orang dalam zaman kita ini yang sampai umurnya 150 tahun. Tuan, 70, 80 maksimum yang kita dengar sekarang ini. Trendnya begitu. So ini alam fana. Alam sebenar kehidupannya nanti adalah di alam akhirat yang sudah tidak ada lagi tempoh waktu kehidupan pada ketika itu. So kehidupan sebenarnya adalah di alam akhirat. Maka memandangkan kehidupan sebenarnya adalah alam akhirat, maka sebab itulah Al-Quran sentiasa memberikan kita peringatan dan mengkaitkan kehidupan kita ini dan apa saja yang kita lakukan dengan akhirat sebagai persiapan untuk kita hidup nanti di akhirat tersebut. Semua sekalian, ayat ini juga penting dalam konteks kita ambil pengajarannya bagi kita sebagai pendakwah. Ya. Bagaimana para rasul 3 orang yang diutus kepada kampung tersebut dinafikan risalah mereka, tapi mereka meneruskan tugas dakwah mereka. Lepas 3 orang ini Allah tambah lagi seorang. Ya. Wa jaa min aqsal madinati rajulun. Datang daripada hujung kampung itu seorang lelaki yang disebut oleh ahli-ahli tafsir, nama lelaki itu adalah Habib An-Najjar. Dan kita telah sebut pada kelas-kelas kita yang lepas, tidak penting untuk kita tahu nama dan pendetailan lelaki tersebut ini. Yang pentingnya adalah lelaki itu telah datang untuk bersama dengan Rasul ini, untuk meneruskan risalah kebenaran, tapi dinafikan dan dibunuh. Semak sekalian, lelaki ini, ambillah, katalah nama dia Habib An-Najjar ini, telah disiksa sehingga dia meninggal. Dan ketika dia meninggal ini, tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala angkat dia masuk dalam syurga, seperti mana yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran dalam surah Yasin. Di dalam syurga itu juga, ketika dia melihat, sudah mula merasai dan melihat nikmat-nikmat yang disediakan Allah Subhanahu Wa Taala, ketika itu juga dia meneruskan risalah dakwahnya sampai dia menyebut, alangkah baiknya kalau kaum aku mengetahui apa yang sedang aku rasai sekarang ini. Nah, kalau kita lihat para rasul yang 3 orang itu, kita lihat pula kepada lelaki ini, kita akan perasan bahawa berlaku satu continuity, satu kesinambungan dalam silsilah dakwah mereka. Mereka tidak berhenti, terus-menerus menyampaikan risalah Islam ini walau dalam keadaan mana sekalipun. 3 orang rasul itu sampai kepada hujung kampung. Lelaki yang dikatakan Habib An-Najjar itu sampai dibunuh, sampai apabila dia telah melihat nikmat Allah Subhanahu Wa Taala itu pun dia lagi membayangkan alangkah baiknya kalau kaum dia beriman dengan apa yang telah dia rasakan.
Ini tugas pendakwah. Tugas pendakwah adalah untuk menyampaikan. Tugas kita semua adalah untuk menyampaikan risalah Islam ini, dan kita tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala berapa orang yang berjaya kita dakwahkan, berapa orang yang ikut kita, berapa orang yang bersama dengan kita. Kita cuma akan ditanya, adakah kamu telah melaksanakan tugas dan tanggungjawab tersebut. Ini perkara yang harus kita perhatikan, tuan-tuan. So, kita bermuhasabah kepada diri kita, kita cek. Rasanya banyak dah ayat-ayat Al-Quran yang sudah kita teroka. Rasanya banyak juga dah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Islam ni yang telah kita ketahui. Rasanya banyak juga pendedahan terhadap sirah dan sejarah Islam ni yang telah kita ketahui. Rasanya ada juga beberapa hadis yang sudah kita membiasakan diri kita. Rasanya ada juga tentang hal-hal yang berkaitan dengan cabaran-cabaran dan ilmu-ilmu dan kefahaman yang berkaitan dengan Islam ini yang telah kita bentuk. Cuma persoalannya adalah berapa banyakkah daripada apa yang ada dalam diri kita itu yang telah kita dakwahkan, yang telah kita sampaikan. Dakwah dia tak boleh stop. Dakwah tidak tertakluk kepada perlu memiliki sijil tertentu, degree tertentu dan sebagainya. Tugas dakwah ini adalah tugas kita semua. Sebab itulah muslimin-muslimat sekalian, apabila kita meneruskan dakwah ni dalam keadaan mana sekalipun, ini akan menjadi penyebab kepada agama kita ini berkembang. Malam ni saya nak bawa satu kisah sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam dakwah baginda itu, tuan-tuan, hasil daripada istiqamah, hasil daripada kesungguhan yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, berlaku banyak perkara-perkara yang kita sebut sebagai perkara yang miracle, yang tak terfikir daripada kepala manusia biasa. Termasuk satu peristiwa, tuan-tuan, yang berlaku kepada seorang yang digelar pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai syaitan Quraisy. Ada seorang lelaki di Makkah itu yang gelarannya adalah syaitan Quraisy. Dalam ramai-ramai Quraisy itu, dia ni syaitan dia. Nama dia adalah Umair bin Wahab. Umair bin Wahab. Umair bin Wahab ini, tuan-tuan, berlaku satu peristiwa yang cukup menarik berkaitan dengan Umair ini, apabila selepas sahaja peperangan Badar, di mana seperti mana yang kita sedia maklum, peperangan Badar ini Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kemenangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam. Di antara kemenangan itu adalah Rasulullah SAW telah berjaya menawan beberapa tawanan perang. Salah seorang daripada tawanan perang itu adalah anak kepada Umair bin Wahab. Umair bin Wahab ini, sekali lagi saya ulang, gelarannya syaitan Quraisy. Maknanya antara mereka yang cukup anti dengan Islam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. So apabila selepas saja peperangan Badar, apabila anaknya menjadi tawanan perang, berlakulah satu peristiwa. Dia duduk di tepi Kaabah dan berbincang dengan seorang lagi kafir Quraisy yang bernama Safwan bin Umayyah. Umair bin Wahab ini menyebut kepada Safwan bahawa sesungguhnya kalaulah ada orang, Umair ini beritahu kepada Safwan, kalau ada orang yang boleh tolong settlekan aku punya hutang, dia berhutang. Kalaulah ada orang yang boleh tolong jaga anak pinakku, isteriku dan anak-anak aku, ada orang yang boleh tolong settlekan hutang aku, dan ada orang yang boleh tolong jaga family aku akan bangun pada ketika ini untuk pergi ke Madinah untuk membunuh Muhammad alaihi salatu wassalam. Ini janji perbualan antara Umair bin Wahab dan Safwan bin Umayyah. Dua orang, tidak ada orang yang ketiga, berbincang di tepi Kaabah. Kebetulan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, Safwan bin Umayyah ini adalah orang yang mungkin punya kedudukan, mungkin mempunyai harta. Dia menawarkan kepada Umair, Umair bin Wahab, dia menawarkan, Safwan ni menawarkan kepada Umair, wahai Umair, kalau kamu betul nak bunuh Muhammad alaihi salatu wasalam, aku akan settlekan hutang kamu.
Dan aku mengambil amanah untuk pelihara family kamu, aku settlekan, aku jaga. Anak kamu ke, isteri kamu ke, aku akan jaga. Kamu pergilah untuk pergi bunuh Muhammad. Tuan, sebab bukan saja untuk bunuh, sebab kamu, anak kamu telah menjadi tawanan dalam peperangan Badar, dan ini menjadi sebab yang lebih aula untuk kamu pergi bunuh Muhammad. Persefahaman disepakati antara dua orang. Tuan, dua orang, tak ada orang ketiga. Sebab apa saya kata tak ada orang ketiga ni? Sebab apa akan berlaku, apa yang akan berlaku di Madinah ni kejap lagi penting. Lalu Umair bin Wahab ini tuan menyiapkan dia punya kelengkapan untuk bermusafir ke Madinah daripada Makkah. Dan antara kelengkapan yang dibawa oleh Umair bin Wahab ini adalah pedang dia tuan-tuan, yang disalut dengan racun. Dan dia sudah pun berniat bahawa dia sampai saja di Madinah, dia akan gunakan pedang ini untuk tetap Nabi SAW. Dia pun bermusafir daripada Makkah sampai ke Madinah, terus sampai kepada Masjid Nabi SAW. Kedatangan dia itu bila dia nak masuk ke masjid ini tuan-tuan, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kebetulan ada di muka masjid, dan dia kenal siapa dia Umair bin Wahab ini. Dia bertanya kepada Umair bin Wahab, "Wahai syaitan al-Quraisy, apa yang menyebabkan kamu datang ke Madinah pada hari ini?" Dia kata, "Aku datang untuk bertemu dengan Muhammad alaihi salatu wassalam." Umair ni tak sebut lah alaihi salatu wassalam. Kita tuan-tuan, kita ni tiap kali apabila disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kena sambut dengan selawat sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, satu selawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dibalas dengan 10 selawat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi telah memperingatkan kepada umatnya, kepada para sahabatnya, janganlah kita ni menjadi orang yang bakhil, yang kedekut. Sahabat bertanya, siapakah dia orang yang bakhil itu ya Rasulullah? Orang yang bakhil itu adalah apabila nama dia disebut tidak disebut dengan sallallahu alaihi wasallam ataupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad dan sebagainya. So tiap kali tuan-tuan apabila Rasulullah SAW namanya disebut, sambutlah dengan salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umair memberitahu kepada Sayyidina Umar. Ini Umair bertemu dengan Umar. Dia kata, "Aku datang ini untuk minta pada Muhammad membebaskan anak aku yang telah menjadi tawanan dalam peperangan Badar." Pasalian Umair dibenarkan untuk masuk. Tapi tuan-tuan, dia masuk melalui pintu Sayyidina Umar. Masuk melalui Sayyidina Umar. Sayyidina Umar nampak pedang yang dibawa oleh Umair. Lalu Sayyidina Umar tanya kepada Umair, "Apa keperluan pedang yang kamu bawa ini?" Sayyidina Umar dah boleh bau. Umair kata ini pedang biasa, part sebahagian daripada pakaian dia dan sebagainya. Tapi Sayyidina Umar dah bau sesuatu yang lain daripada pedang yang tersandang di Umair itu. Bila masuk saja jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan dia mengucap lebih kurang macam dia kata good morning Muhammad. Dia sebut assalamualaikum. Rasulullah SAW pun kemudian menyebut bahawa kami tak ucap selamat macam kamu ini. Ucapan kami adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan, berlakulah dialog. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada Umair, "Wahai Umair, apa hajat kamu datang ke Madinah?" Umair menjawab, "Aku datang untuk minta kamu bebaskan anak aku yang menjadi tawanan perang dalam peperangan Badar." Khaslan, dia lupa. Umair ni lupa bahawa dia sedang berurusan dengan Nabiullah. Dia sedang berurusan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sedang berurusan dengan perutusan Allah Subhanahu taala. Orang yang punya direct hubungannya tuan-tuan dengan Allah Subhanahu taala, yang menerima wahyu daripada Allah Subhanahu taala. Rasulullah SAW beritahu kepada Umair, "Wahai Umair, kamu beritahulah aku sebab sebenar kamu datang ke sini. Kamu datang bukan untuk membebaskan anak kamu." Umair sebut, dia kata, "Ya Muhammad, tak, aku datang untuk membebaskan anak aku." 2 kali Nabi SAW menyebut dan meminta Umair menyatakan sebab dia datang. Umair sebut lagi, dia kata, "Aku datang untuk membebaskan anak aku."
Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, "Wahai Umair, aku tahu kenapa kamu datang ke Madinah. Aku tahu kenapa pedang yang kamu bawa." Dan dia tahu juga apa yang ada pada bilah pedang itu yang sudah diracun. "Sesungguhnya wahai Umair, kamu kemarin sebelum bertolak meninggalkan Makkah untuk datang ke Madinah telah mengadakan satu dialog dengan Safwan bin Umayyah. Safwan bin Umayyah ini telah pun bersepakat dengan kamu untuk menjelaskan hutang kamu dan untuk menjaga anak kamu bagi memberikan ruang kepada kamu untuk datang ke Madinah untuk membunuh aku. Dan pedang yang kamu bawa ini juga adalah pedang yang sudah dibubuh racun untuk membunuh aku." Khuas sekalian, ni yang saya kata, dialog dekat Mekah tu hanya dua orang. Hanya Umair bin Wahab dan Safwan bin Umayyah. Bila sampai ke Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh mendetailkan dialog antara Umair dan juga Safwan. Khuas sekalian, apa berlaku apabila sahaja Umair bin Wahab ini mendengar apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan perbualan dia di Makkah di tepi Kaabah bersama dengan Safwan, apa kontennya dan apa sebab dia datang. Ini telah mengakibatkan respon spontan daripada Umair. Lalu dia bangun dan menyebut, Ashhadu annaka Muhammad Rasulullah." Wahai Muhammad, aku bersaksi bahawa sesungguhnya kamu adalah Rasulullah. Kerana apa Umair respons demikian, tuan-tuan? Kerana dia tahu bahawa semalam dekat Mekah hanya dia berdua saja yang berbincang. Tidak ada orang ketiga. Bagaimana maklumat ini sampai kepada Nabi SAW dengan segala pendetailannya? Sudah tentulah yang mendetailkan dan yang membawa berita itu kepada Nabi SAW adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Umair pun menyebut, "Ashhadu annaka Rasulullah." Dan dia mengiklankan Islamnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah SAW pun mengajak, memerintahkan kepada mengarahkan para sahabat untuk mengajar Umair bin Wahab ini, tuan-tuan, hal-hal yang berkaitan dengan agama. Dan dia kemudiannya apabila dia telah mempelajari hal-hal beragama ini, dia telah meminta izin daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi pendakwah menyebarkan risalah ini. Koslan, apa syahid ataupun apa dia yang nak saya bawa daripada kisah Umair bin Wahab ini? Yang nak saya bawa ini adalah, tuan-tuan, adalah bagaimana yang dikatakan dakwah ini dia tidak boleh berhenti, dan dakwah ini dia datang dalam bentuk yang berbagai-bagai. Dia datang dalam bentuk yang tidak statik. Tuan, dakwah ni dia sesuatu yang sifatnya dinamik. Dakwah juga bukan hanya dengan perkataan. Dakwah juga datang dalam bentuk perbuatan. Tuan, berlaku baik dengan orang, menghormati orang lain. Tuan, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hari sedang duduk dengan para sahabat, lalu di hadapan baginda satu kumpulan manusia menghurung jenazah. Tuan, apabila jenazah itu sedang diusung, Rasulullah SAW berdiri. Sahabat-sahabat beritahu kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kenapa berdiri? Ini adalah jenazah orang Yahudi." Lalu Rasulullah SAW mengajar kepada para sahabat, apakah salah aku memberi penghormatan kepada seorang insan, kepada seorang manusia? Ini dakwah, puas sekalian. Sebab tu Sayyidina Ali menyebut dalam hal yang berkaitan dengan dakwah ni, bagaimana kita nak berinteraksi antara orang Islam dan orang bukan Islam, muslimin sekalian. Ya, kita harus jelas bahawa dalam hal kita berinteraksi antara Islam dengan bukan Islam, ini pasti akan berlaku. Sebab Allah tak jadikan semua manusia atas muka bumi ni orang Islam. Allah tak jadikan semua manusia di atas muka bumi ni orang Arab. Allah tak jadikan semua manusia di atas muka bumi ni orang Melayu. Allah tak jadikan muka bumi ni satu bangsa, tentang Allah jadikan kita ni syu'uban wa qabail, nation and tribe.
Dijadikan kita berbagai bangsa, berbagai bahasa, berbagai agama untuk saling hidup dan kemudiannya memahami antara satu sama lain. Maka itu Sayyidina Ali mengajar kepada kita bahawa dalam hal yang berkaitan dengan interaksi antara Islam dengan bukan Islam, Muslim are our brothers in faith, non-Muslim are our brothers in humanity. Muslim adalah saudara kita seiman, manakala yang non-Muslim adalah merupakan saudara kita yang seinsan. So harus dilayan dia sebagai seorang insan. Ini dakwah. Dakwah, tuan-tuan, kita tengok bagaimana Islam masuk ke tanah Melayu. Tuan, Islam masuk ke tanah Melayu ini melalui tujar, melalui peniaga-peniaga yang datang daripada Yaman, yang datang daripada semenanjung tanah Arab, ada juga yang datang daripada Gujarat, ada juga yang datang daripada China dan sebagainya. Tuan-tuan, Islam masuk ke tanah Melayu tidak melalui pedang, tidak melalui peperangan, tidak melalui kekerasan, tetapi masuk melalui akhlak yang ditunjukkan oleh tujar, oleh peniaga-peniaga Muslim yang datang berniaga di Melaka, yang datang berniaga di semenanjung tanah Melayu. Tuan-tuan, dengan akhlak mereka, dengan kejujuran mereka, dengan amanah mereka dan sebagainya, akhirnya menarik minat penduduk di semenanjung tanah Melayu ini untuk menerima Islam. Alhamdulillah. Kan? So itu dakwah. Yang dikatakan dakwah ini, dia punya konsep, dia punya skop luas. Tidak semestinya hanya dengan perkataan sahaja. Perbuatan penting. Sebab itulah semua sekalian, tuan-tuan pun mungkin ada baca kan, bahawa dalam konteks untuk mempertontonkan Islam pada hari ini, tuan-tuan, kan, dalam konteks kita yang rata-ratanya mungkin ilmu kita tak banyak mana, kita yang rata-ratanya yang masih dalam proses untuk menambah ilmu, lebih penting dalam konteks dakwah ini bukan hanya sekadar ilmu yang kita miliki, tetapi kita punya aspek-aspek fizikal yang berkaitan dengan Islam itu yang harus kita pertontonkan, tuan. Sebab bila kita sebut dakwah, maknanya orang Islam nak mengajak orang bukan Islam untuk bersama dalam keimanan. Orang bukan Islam, dia tak baca Quran, dia tak baca hadis, dia tak baca kitab Imam Syafi'i, dia tak akan baca kitab fiqh, tuan-tuan. Dia tak tahu pun benda ni semua. Tapi orang bukan Islam, dia tengok perlakuan kita, dia tengok akhlak kita, dia tengok peribadi kita, dia tengok kita punya kehidupan, dia tengok kita punya muamalah. Akibat daripada akhlak kita, peribadi kita, muamalah kita sesama manusia ini mungkin boleh menjadi penyebab kepada orang menerima kebenaran yang dibawa oleh Islam. Maka itu, tuan, dakwah ini saya kaitkan dengan ayat yang kita bacakan tadi, ayat 30 dan 32 ini, sebagai gambaran bahawa tugas membawa risalah Islam ini adalah tugas yang saya tak kata berat, tapi tugas yang memerlukan kepada seni, kepada skill, kepada bekalan-bekalan yang tertentu. Semak sekalian, umat terdahulu Allah telah hancurkan ramai, tuan. Baru-baru ini di Mesir ditemukan lagi mamia-mamia yang ditanam ribuan tahun dulu, tuan-tuan. Kehebatan dari segi sains mereka, Masya Allah. Tapi tuan-tuan, mereka semua dah tak ada. Kalau tuan-tuan lihat kepada peninggalan umat terdahulu, boleh lawat apa yang ada di Jordan, apa yang ada di Syria, apa yang ada di Iraq, apa yang ada di Mesir, tuan. Kita boleh lihat, tuan, kehebatan mereka ini. Tapi semua dah tak ada. Semua dah meninggal. Mana sehebat mana pun mereka akan mati. Seperti mana juga kita dengar, kan, nama-nama yang hebat dalam sejarah moden tamadun manusia ini, tuan-tuan. Kalau kita dengar, contohnya, sama ada dia itu diktator ke, sama ada dia itu pemimpin negara yang hebat-hebat ke, sehebat-hebat Hitler mati, sehebat-hebat Winston Churchill mati. Sebutlah nama mana, semuanya mati. Tak ada yang berkekalan.
Mati ini adalah sesuatu yang pasti, yang dalam konteks kitanya, akidah kita, diberikan tempoh oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dia berehat sebentar di alam yang dinamakan alam barzakh, alam kubur, sebelum dia dibangkitkan. Nah, apabila dia dibangkitkan ni tuan-tuan, dia akan diberikan al-jaza. Dia akan diberikan pembalasan. Menghidupkan sesuatu yang telah mati ini, ada di kalangan manusia yang tidak mempercayainya. Mereka tidak percaya kepada kiamat. Mereka tidak percaya kepada balasan baik dan buruk. Mereka tidak percaya kepada syurga dan neraka. Mereka tak percaya bahawa manusia ini yang apabila telah mati, dimasukkan ke dalam kubur selepas satu tempoh, akan luput segala daging dan tulang yang ada pada badannya, ini boleh dibangkitkan semula. Nah, membangkitkan semula benda yang telah mati ini, Allah jawab dalam ayat ke-33 dalam surah Yasin. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa ayatul lahumul ardu wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habba faminhu ya'kulun. Ayat 33 ni panjang, kita nak bincang sikit pada malam ini. Satu tanda kekuasaan Allah bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan darinya biji-bijian, maka darinya mereka makan. Pertamanya mati pasti, kebangkitan itu juga pasti. Contoh yang Allah berikan adalah bagaimana Allah mampu menghidupkan manusia yang telah mati ini, yang telah luruh daging daripada tulangnya, yang telah hilang segala anggota yang ada pada insan. Bagaimana Allah boleh hidupkan dia? Seperti mana mithal ataupun perumpamaan yang Allah berikan kepada bumi. Bumi yang kering kontang, tuan, tetapi dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, Allah boleh mendatangkan hujan. Daripada hujan ini akan menyuburkan tanah. Daripada kesuburan tanah, dengan sinaran matahari, dengan proses-proses tertentu, tentuan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka bumi yang kering kontang tadi boleh dihidupkan semula oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, apabila ianya boleh dihidupkan semula oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah perumpamaan bahawa kalau bumi yang sebegini luas, yang sebegini hebat, sebegini besar ini pun boleh dihidupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka manusia ini tidak ada peliknya untuk dihidupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kita fokus sikit pada ayat 33. Wa ayatul lahumul ard. Ya. Dan satu tanda bagi mereka, ayat 33, yang menunjukkan adanya pencipta dan kekuasaannya yang sempurna serta kemampuannya untuk menghidupkan bumi, iaitu bumi yang asalnya tandus, yang tidak ada satu tumbuh-tumbuhan pun padanya. Tetapi apabila Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan hujan padanya, maka ianya menjadi subur dan menumbuhkan beraneka ragam tumbuh-tumbuhan yang subur. Pasal itu bab mati. Maknanya Allah boleh menghidupkan benda yang mati dengan kekuasaannya hanya dengan menyebut kun fayakun. Begitu juga dengan kehidupan. Tuan, bumi yang kering kontang, Allah jatuhkan hujan dengan kehendaknya boleh menjadi subur dalam hal yang berkaitan dengan mati. Begitu juga dengan kehidupan. Kalau kita balik semula kepada Al-Quran, tuan-tuan, ambil semula daripada surah Al-Fatihah sehingga ayat yang terakhir dalam Al-Quran, kita akan banyak kali juga berjumpa dengan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan misal ataupun perumpamaan yang berkaitan dengan bumi. Betul. Sedikit mutalaah yang dapat saya buat dalam konteks ayat ini, bila Allah gunakan bumi sebagai perumpamaan, selain daripada untuk menjadikan ianya perumpamaan yang berkaitan dengan kematian, maknanya yang tandus boleh dihidupkan semula, perumpamaan ini juga boleh kita gunakan sebagai misal dalam hal yang berkaitan dengan kehidupan
dan iman. Kita ni manusia, tuan, lahir ke muka bumi dalam keadaan fitrah. Tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam satu hadis, apabila seorang itu lahir dia dalam keadaan fitrah. Ibu bapa dialah yang akan meyahudikan dia ataupun menasranikan dia. Tuan, bila kita lahir dalam keadaan fitrah itu, ianya perlukan kepada pembentukan. Proses pembentukan ini boleh kita ambil misal dan perumpamaan macam tanah yang kering kontang tadi. Iaitu manusia dia kena develop. Dia kena usahakan untuk dibentuk, proses pertumbuhan dan pembesaran dia, tuan-tuan. Dan apabila digunakan bahan-bahan yang baik, bahan-bahan yang betul untuk membantu proses pertumbuhan manusia itu, bukan sahaja aspek fizikal manusia itu dari segi tulang, dari segi daging, dari segi segala kelengkapan yang ada pada bahan dia akan berkembang, tapi gambaran ini juga adalah misal dan perumpamaan bagaimana iman boleh dibentuk kalau ditabur dengan baja dan sumber-sumber yang betul untuk membentuknya. Maksudnya apa, tuan? Tanah kering kontang, Allah datangkan air hujan, Allah datangkan cahaya matahari, Allah datangkan daripada sumber-sumber yang lain. Akhirnya seperti mana yang disebutkan dalam ayat tadi, wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha, kami hidupkan ianya, wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun, dan keluarlah daripadanya biji-bijian, yang daripada biji-bijian inilah yang dimakan oleh manusia. Itulah juga yang dikatakan dengan iman. Iman kita ini harus dibentuk dan dibajai, tuan-tuan, dengan makanan-makanan tertentu, supaya apabila dibajai ianya dan ditanam ianya dengan sumber-sumber yang baik, dengan baja yang betul, kita akan dapat hasilnya untuk dimakan. Apa dia hasil iman yang akan kita makan? Hasil iman yang akan kita makan adalah apabila kehidupan kita di atas muka bumi ini dibajai dengan iman, dibajai dengan Al-Quran, dibajai dengan sunnah Nabi SAW, dibajai dengan kita tahu mana yang halal, mana yang haram, dibajai dengan ilmu, dibajai dengan fiqh, dibajai dengan kita tahu di mana sempadan yang dibenarkan dan mana yang tidak dibenarkan. Hasilnya nanti kita akan tuai di mana, tuan-tuan? Kita akan tuai insya-Allah di akhirat Allah SWT. Kita akan tuai nanti apabila kita dibangkitkan semula di padang mahsyar. Kita akan tuai semula. Kita balik ayat tadi. Kita balik kepada ayat, ya hasrata 'alal ibadi ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un, iaitu kita akan tuai nanti apabila kita bangkit saja di atas padang mahsyar nanti. Orang lain akan menyesal, orang lain akan kecewa, orang lain akan mengharap supaya dia dapat kembali semula ke atas dunia. Tetapi disebabkan kita di atas dunia sudah pun menuai dan sudah pun kita tanam dengan sumber-sumber yang betul, apabila kita dibangkitkan itu nanti, ayat ya hasrata 'alal ibad itu, tuan-tuan, dalam konteks kitanya, kita akan bangkit dalam keadaan bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan bangkit dalam keadaan alhamdulillah, tempoh hidup yang Allah berikan kepada kita waktu di atas muka bumi 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun dan sebagainya, kita telah lalui semaksimum terbaik yang dapat kita lakukan. Sekarang ni kita nak bangkit pada hari kita menuai tuaian hasil daripada semaian benih yang kita lakukan di atas muka bumi semasa kita hidup. Muslimat sekalian, baik. Nah, balik pada bumi yang Allah sebutkan dalam ayat 33 tu. Maknanya bumi ini
dalam keadaan dia mati, kami hidupkan daripada bumi itu biji-bijian. Kami keluarkan biji-bijian, gandum, beras, gandum, padi, biji-bijian. Tuan, menarik tuan ni. Banyak dalam Al-Quran ini bila disebut pasal bumi, Allah hidupkan, perumpamaan yang Allah bagi banyak yang berkaitan dengan biji-bijian, banyak yang berkaitan dengan buah tamar, kurma, banyak yang berkaitan dengan inab, anggur, ada yang berkaitan dengan buah delima. Dia specify jenis-jenis tumbuhan yang Allah sebut di dalam Al-Quran. Pada ayat ini Allah menyebut bahawa apabila bumi itu dihidupkan, akan keluar daripadanya biji-bijian, maka darinya mereka makan. Baik, kita balikkan tadi. Misal ni kita balikkan kepada kita dalam proses kita nak menyemai keimanan ni tuan-tuan. Kita semai keimanan di atas muka bumi ini untuk kita tuai. Kita tuai nanti di akhirat dalam bentuk biji-bijian untuk kita makan. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ. Tuan, selain daripada tanah tadi, bumi tadi, Allah keluarkan daripadanya tumbuh-tumbuhan dalam bentuk biji-bijian. Kami jadikan juga padanya pada bumi itu kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air. Tuan, itu ayat 34. Baik. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ. Tuan, apabila tanah bumi tadi kita usahakan ianya dengan baik, dengan betul, pertama sekali Allah akan jadikan, Tuan, Allah akan kurniakan pada tanah itu jannat. Jannat ni adalah plural kepada jannah. Allah tak kata apabila kamu usahakan bumi ini, apabila kamu usahakan tanah ini, apabila kamu usahakan iman kamu, Allah tak kata Allah akan bagi kepada kita jannah. Tapi dia akan bagi kepada kita jannat. Banyak. Betul? Jannah maksudnya taman. Yang jannah syurga tu satu bab. Tapi jannah di sini, maksud jannah di sini adalah taman. Tuan, dan kalau dalam bahasa Arab yang dikatakan jannah itu adalah taman, tuan, yang dipagari, yang ada pagar sekelilingnya, tuan, yang ada tumbuh-tumbuhan dalamnya, itu dipanggil jannah. Tapi Allah sebut kalau kamu tanam dia dengan betul, kamu tanam dia dengan baik, Allah akan berikan kamu bukan jannah tapi jannat. Daripada jannat ini akan keluar daripadanya nakhil. Nakhil, tentu balik buka terjemahannya. Nakhil adalah plural kepada nakhlah. Singularnya adalah nakhlah, pluralnya adalah nakhil. Nah, bila Allah nak bagi balasan kepada kita, bila Allah nak bagi tuaian kepada tanah yang dibangunkan, yang diusahakan secara betul, selain daripada jannat tadi, Allah juga akan bagi nakhil. Nakhil, sekali lagi saya ulang, dia adalah plural kepada nakhlah. Maksud nakhil ni adalah tamar. Tuan, Allah akan bagi kepada kita bukan satu tamar, bukan satu nakhlah, bukan satu pokok tamar tu, tapi dia akan bagi kita nakhil. Banyak. Tuan pun tahu kan, kurma ni pun ada berpuluh-puluh jenis. Kurma ni ada berpuluh-puluh jenis, tuan. Jadi jenis kurma ni, saya dimaklumkan, contohnya di negeri Iraq saja ada lebih kurang 300 jenis kurma, tuan. Daripada kecil, besar, manis, macam-macam. Ada rutab, ada balah, macam. Kita tahu dekat Malaysia ni, yang popularnya ialah kurma yang terbeli daripada Tunisia tu. Apa, saya lupa nama dia. Yang popular dekat sini Mariami. Tu 3-4 jenis yang kita tahu. Tapi gambaran yang Allah berikan kepada kita dalam Al-Quran adalah kalau
tanah itu kamu usahakan dengan iman, Allah akan bagi kepada kamu bukan hanya sekadar nakhlah, satu jenis pokok, satu jenis tamar, tapi Allah berikan kepada kamu nakhil. Begitu juga Allah akan berikan kepada kamu anggur. Nakhil wa a'nab. Dia tak kata anab. Pluralnya a'nab, singularnya anab. Kalau kamu usahakan tanah itu dengan baik, Allah akan berikan kepada kamu a'nab, bukannya anab. Dia akan beri kepada kamu berbagai-bagai jenis anggur. Tuan-tuan betul anggur. Kita kalau popular kat sini pun, yang takat yang kita tahu, seedless, anggur yang tak ada biji, anggur yang ada biji, anggur yang besar, anggur yang kecil, tuan. Tapi anggur ni tuan, bermacam-macam jenis anggur ni. Dia tak sama anggur yang di Mediterranean, anggur yang di kalau di sebelah utara Europe, anggur yang dipilih untuk proses minuman-minuman tertentu dan sebagainya. Tapi yang nak kita ambil pengajaran di pada ayat ni adalah usahakan. Bumi itu Allah akan berikan kepada kamu. Maksudnya usahakan iman kamu, develop dia, bangunkan dia, pupuk dia, pelihara dia, bentuk dia, tarbiahkan dia, insya-Allah Allah akan berikan kepada kamu nakhil dan anab dalam bentuk gambaran. Fiha minal uyun wa fajjarna fiha minal uyun. Dan bukan itu saja, daripada tanah itu juga akan dipancarkan padanya mata-mata air. Liyakulu min thamarihi wa ma amilathu aydihim afala yashkurun. Dan apabila kamu dah ada nakhil, apabila kamu dah ada inab, apabila kamu dah ada air yang terpancar daripada bumi ini, peranan benda ni semua adalah liyakulu min thamarihi, supaya kamu makan daripada hasilnya. Wa ma amilathu aydihim afala yashkurun. Dan segala yang dapat kamu usahakan daripada tangan kamu, daripada hasil-hasil tersebut, afala yashkurun, kenapa kamu tidak bersyukur? Pasal ada perbincangan di kalangan ahli tafsir. Tuan menarik bab ayat 34 dengan 35 ini. Pertama dia cerita pasal nakhil, kemudian dia cerita pasal inab, pasal anggur, nakhil, tamar tadi, dan anggur, kemudian air yang terpancut. Kemudiannya Allah ceritakan pula liyakulu min thamarihi, kamu makan daripada hasilnya. Wa ma amilathu aydihim afala yashkurun, dengan apa yang kamu usahakan itu dengan kehendak Allah Subhanahu taala, kenapa kamu tidak bersyukur? Okey, kitanya nak ambil pengajaran daripada ayat ini, tuan. Nah, ilmu tafsir ni tuan, ayat Allah Subhanahu taala ini tuan boleh dilihat daripada berbagai sudut, daripada berbagai aspek. Macam-macam pengajaran yang boleh kita ambil daripada setiap ayat Al-Quran ini. Tiap kalimat itu dia punya hukum, dia punya hikmah yang tersendiri tuan-tuan. Dan selagi mana kan dunia ini hidup, selagi mana dunia ini berkembang, tuan-tuan, setiap kali bila kita cuba explore Al-Quran ni, kita akan jumpa benda-benda yang baru. Terlampau banyak pengajaran yang boleh kita ambil daripada ayat-ayat ini yang saya baca tadi, yang kita baca surah Yasin ini tuan. Banyak pengajaran yang boleh kita ambil. Saya malam ni hanya ambil aspek itu saja. Satu aspek saja, iaitu bagaimana hendak kita kaitkan perumpamaan yang Allah berikan terhadap tanah dan muka bumi ini dengan proses pembentukan keimanan kita, bagi kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tanah yang kering kontang pun dia boleh jadi subur apabila dianya dipupuk dengan perkara-perkara yang saya sebutkan tadi, begitulah juga dengan manusia. Apabila kita pupuk dia tuan-tuan, insya-Allah dia akan menjadi subur. Dan bagi kita yang pentingnya juga adalah bukan hanya sekadar untuk memupuk itu dan membentuknya. Bagi kita yang paling penting adalah stage yang seterusnya, adalah proses tuaian yang bakal kita nak terima daripada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam
pada hari akhirat nanti. Muslimin-muslimat sekalian, hujung ayat ni Allah sebut, afala yashkurun, kenapakah kamu tidak bersyukur? Iaitu mengapakah tidak mensyukuri apa yang telah dilimpahkan Allah kepada mereka, kepada kita, dengan berbagai macam nikmat yang telah terhimpun, yang telah Allah berikan. Sekalian, syukur pada nikmat Allah SWT ini, dia tidak cukup hanya sekarang dengan kita menyebut Alhamdulillah. Itu jadi ibadat. Kita menyebut Alhamdulillah, Allahu Akbar, itu ibadat, itu zikir kita. Tapi untuk menyatakan kesyukuran kita kepada Allah SWT, dia punya peak kepada usaha untuk menyatakan kesyukuran kita pada Allah SWT adalah dengan kita hidup di atas muka bumi ini dengan menuruti segala perintah, peraturan dan arahan yang telah ditentukan Allah SWT. Barulah kita akan dapat status sebagai orang yang bersyukur. Ayat di sini bertanya kepada kita, afala yashkurun? Allah dah bagi kita segala nikmat. Nikmat paling besar yang Allah kurniakan kepada kita, Islam. Tuan, nikmat iman. Kita tidak termasuk dalam kategori mereka yang mengabdikan diri kepada berhala, kepada bulan dan bintang, kepada matahari dan sebagainya. Alhamdulillah, yang itu kita dah lepas satu bab. Kita ni telah Allah jadikan sebagai Muslim, mukmin. Sekarang kita nak upgrade diri kita, Muslim, mukmin. Kita nak naik kepada abid, orang yang mengabdikan diri pada Allah SWT. Kerana Allah SWT telah menyebut di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, aku tidak jadikan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepadaku. Kita nak upgrade diri kita selepas kita ada iman dan Islam. Bila malaikat Jibril datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada baginda tentang iman, tentang Islam, dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peringkat ketiga yang ditanya oleh Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mal ihsan. Tentang ihsan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, an ta'budullah ka'annaka tara fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Yakni kamu mengabdikan diri kepada Allah SWT seolah-olah kamu melihat dia. Walaupun kamu tidak lihat dia, tapi kamu mempercayai, meyakini bahawa dia melihat kamu. So kita nak upgrade sampai kepada peringkat itu, mengabdikan diri, beramal, mencari ilmu, buat kebajikan, buat kebaikan, buat apa saja tuan-tuan, dan walaupun kita tidak dilihat oleh manusia, walaupun mungkin tidak dipuji oleh manusia, tidak mendapat itu, tidak mendapat ini, tetapi kita meyakini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sedang melihat dan sedang menghimpunkan amal baik kita ini untuk kita jadikan bekalan kita di akhirat besok, insya-Allah. Semua sekalian, itu 1 jam kita punya kelas pada malam ini. Minggu depan perbincangan kita dalam surah Yasin ni, dia akan masuk alam lain. Dia akan masuk alam yang menceritakan tentang cakrawala, tentang menceritakan tentang bulan dan matahari, bagaimana putaran bulan dan matahari yang mengikut orbit-orbit tertentu. Tuan, itu minggu depan insya-Allah kita akan pergi ke alam itu. Malam ni kita cerita pasal alam kita ini untuk kita ambil pengajaran supaya kita buat persiapan. Jangan ada penyesalan. Sebab topik kita malam ni berkaitan dengan penyesalan apabila kita bangkit di akhirat nanti, tetapi kita bangkit dalam keadaan kita menyebut raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Aku redha pada Allah sebagai Tuhanku, Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai ikutanku, Islam sebagai agamaku. Semua sekalian, insya-Allah kita sambung pada minggu hadapan. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita kekuatan dan kemudahan untuk bersama lagi. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.